Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Ketahui olehmu bahawasanya sebab ujub itu, sebab ujub tu ialah jahil, jahlun, dan bahawasanya ubat bagi ujub tu ialah ilmu. Para penonton muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan sifat ujub. Yang mana sifat ujub ini dibicarakan di dalam kitab Penawar bagi Hati ini, di dalam bahagian yang kedua, di dalam bab sifat mazmumah, iaitulah pada bab yang ke-9, yang mana sifat ujub merupakan salah suatu daripada sifat yang dicela pada syarak, salah satu daripada sifat yang wajib kita kena hindarinya, yang wajib kita kena bersihkan, yang wajib kita jaga hati ini daripada bersifat dengan sifat tersebut. Yang mana ujub ini merupakan satu perasaan, yang mana perasaan tersebut terdapat di hati seseorang yang dia rasa dia tu lebih dari sudut keduniaan ataupun dari sudut perkara-perkara ukhrawi, perkara-perkara akhirat, seperti amal, ibadah dan lain-lain daripadanya. Maka perasaan yang seseorang itu ada di dalam hatinya, oh aku ni kaya, aku ni rupanya comel, aku ni matanya lawa, suara aku ni oh sedap. Dari sudut perkara-perkara amal untuk bekalan akhirat pula, seperti oh aku ni banyak buat ibadat, banyak aku bangun malam, kuat aku ni tahajud, kuat aku ni baca Quran, banyak pipi aku boleh baca Quran, oh hebat. Nah, ini perasaan di dalam hati kita, hak kita bersifat dengan dia tu, itu namanya ujub. Tanpa kita ingat bahawasanya semua perkara tersebut ialah datang daripada taufik, hidayah, kurniaan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan sifat yang dicela pada syarak. Mari perasaan lebih di dalam hati kita. Kita merasakan kita lebih tanpa kita melihat kelebihan tersebut yang ada pada diri kita ini merupakan salah satu daripada nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Maka oleh yang demikian, seseorang yang bersifat dengan sifat ujub ini, orang ini amal ibadat yang dilakukan walaupun sah, walaupun amal yang dilakukan itu dari sudut zahirnya comel, akan tetapi tidak dapat meraih pahala ibadat daripada Allah Subhanahu wa taala kerana ada di dalam hatinya ujub. Ianya akan membatalkan ataupun akan merosakkan amal ibadat kita tadi. Kita baca Quran banyak umpamanya, tiba-tiba kita ada sifat ujub. Kita rasa diri kita ni banyak baca Quran. Maka bacaan Quran yang kita baca itu pahalanya akan menjadi musnah, akan menjadi hancur, lebur semuanya, terpadam semuanya, lantaran daripada adanya perasaan ataupun adanya sifat ujub di dalam hati kita. Adapun jika terlintas dalam hati kita yang bukan ikhtiar kita, yang bukan sengaja kita mari perasaan tersebut kita lawan, itu tidak menjadi satu kesalahan. Adapun yang salah ialah seseorang itu bersifat dengan sifat tersebut. Maka ini merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan pahala ibadat yang kita lakukan, wal-iyazubillah. Ini perlu kita jaga. Tu dia. Baik. Jadi kita nak sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati pada hari ini di halaman muka surat 56 di bawah tajuk masih lagi berkaitan dengan bab ujub. Perasaan diri. Rasa diri kita ni lebih, sifat-sifat kita yang ada pada diri kita ni kita lebih. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Kata pengarang, ketahui olehmu, wahai mereka-mereka yang inginkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat, hendaklah kamu tahu bahawasanya sebab ujub ni, punca timbulnya sifat ujub pada hati seseorang ni, puncanya ialah jahil, dia kata. Punca utama sekali. Hak timbul marinya perasaan ataupun marinya sifat ujub di seseorang itu, aku lebih bagian. Maka ujub ni mari hingga di seseorang sebab dia orang tu jahil. Apa jahil? Tak erti, tak pandai, tak ada ilmu. Kerana tu sebab dia tak erti agama, tak faham agama, orang ni tak pandai berkaitan dengan bab hati misalnya, ni sifat dicela. Kerana dia tak erti, itulah punca dia bersifat dengan sifat ujub. Punca terjangkitnya dia ni dengan virus ujub ini. Ni bahaya. Bila ada sifat ujub di hati kita, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, menyebabkan banyak-banyak amal kita buat kerana ujub kita kepada amalan tersebut, habis membatal, merosakkan, memadamkan segala amal ibadat hak kita buat, hak kita ujub tu.
Wali'azubillah. Rugi. Nak boleh buat tu payah dah. Boleh kita buat banyak. Misalnya ada mari sifat wujud di hati kita. Kita bersifat dengan sifat tersebut. Oh, habis pahala-pahala kita buat selama ni. Ibadat hak kita wujud tadi habis terpadan. Na'udzubillah wali'azubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita daripada bersifat dengan sifat wujud ni. Maka punca timbul sifat ini ialah berpunca daripada seorang itu jahil. Tak erti agama. Tak pandai. Bodoh kira dalam masalah ni. Kerana tu marilah sifat wujud. Kerana dia bodoh. Tak erti. Tak pandai masalah ni. Tu jahil. Sebab dia jahil. Mengaji malah. Tak saya mengaji. Tak mahu mengaji. Apa duk mengaji? Ceramah lah pula. Tak erti. Bila lah kita. Ni kena belajar. Tu kita kena belajar. Mesti kena belajar. Tu dia pentingnya ilmu. Gitu. Baik. Dan bahawasanya ubat bagi wujud tu ialah ilmu. Dah puca dia tu jahil, maka ubat dia tidak lain tidak bukan ilmu. Lawan dia mesti kena tahulah. Maka nak tahu dengan kita cari tuntut ilmu, baru dapat ilmu. Tu adanya. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu, mendapatkan ilmu itu dengan kita belajar. Hadir majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Apatah lagi ilmu tu berkait dengan ilmu fardu ain hak kita nak guna pakai sehari-hari kita. Ini kita nak jaga amal ibadat kita ni. Amal ibadat kita banyak dah, tiba-tiba mari rugi kita. Rugi kita. Jadi punca timbul sifat wujud di seseorang ialah kerana lantaran daripada kejahilan yang ada pada diri dia. Dan ubat untuk menghindari, ubat untuk membuang sifat ni ialah dengan ilmu, dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan. Habis situ. Dah begitu. Macam mana nak menghilangkan sifat wujud ni? Maka jika ada wujud itu, ada sifat wujud ni di seseorang, mari perasa diri ni lebih aku ni lebih, aku ni begian misalnya. Maka jika ada wujud itu dengan sebab pekerjaan, yang mana pekerjaan ni yang tiada ada ia pekerjaan tersebut dengan usahanya. Bukan dengan usaha dia, benda ni ada pada diri dia. Contoh sesuatu pekerjaan yang bukan dengan usaha dia. Contoh seperti cantik rupanya, rupa bagi seseorang. Rupa comel. Kalau lelaki handsome dia panggil. Kalau perempuan dia panggil cantik. Maka kecantikan, kehandsomean ini, rupa parah elok ni, putih ke, ikutlah dengan rupa-rupa yang kita kata comel lah, cantik lah. Maka ni semua adakah dengan usaha kita? Tidak. Hak asal ni. Bukan dengan usaha kita. Macam mana? Kalaulah kita mari perasaan ataupun mari sifat wujud di hati kita dengan sebab-sebab ni. Dengan sifat-sifat hak sedemikian, hak bukan dengan usaha kita. Contoh seperti rupa comel, apa lagi, dan elok suaranya, suara bagi seorang. Ini semua suara sedap. Sedapnya suara dia. Bukan dengan usaha kita nak suara sedap. Kalau orang tu suara tak sedap pakai su, dia tak boleh nak ubah dah suara dia. Kerana begitu asal dia, dijadinya begitu. Maka hak ni benda bukan dengan usaha. Jadi orang ni comel, orang ni rupa parahnya elok, orang ni suaranya sedap, tak ada lah atas muka bumi suara serupa dia. Misalnya. Jadi suara dia sedap.
Yang mana benda ni bukan dengan usaha dia. Kalau begitu, maka tiada patut ia seorang ujuk dengan dirinya diri bagi seorang terhadap perkara-perkara tadi. Tak patut dia nak ujuk, nak perasa lebih. Oh, aku comel. Oh, aku elok. Bukan usaha kita. Tak patut kita nak ujuk dengan perkara-perkara tersebut. Sebab kerana bukan terjadi pekerjaan itu. Apa pekerjaan itu? Hak tadi. Hak bukan dengan usaha kita seperti cantik, elok, rupa parah tu. Hak ni rupa parah, comel, suara sedap. Hak ni bukan terjadi dengan tenaganya, tenaga bagi seorang. Bukan hak kita, bukan usaha kita. Nak perasa apanya? Bukan asal hak kita. Bukan kita yang mengusahainya. Apa nak ujuk, nak perasa lebihnya kita? Bukan kita usaha dia. Tak patutlah. Tak tanggung gitu. Nak berasa lebih. Oh, hebat aku. Walau bukan dengan usaha dia. Ni kita nak jaga sifat ujuk ni. Kalau mari ingat begitu. Bukan usaha aku ni hak ni. Contohnya. Contohnya begitu. Lalu tu bahkan ni hak sepatutnya. Bahkan sayugionyo dah tak sepatut kita nak ujuk benda-benda sebenarnya mereka rupa. Macam mana hak sepatutnya? Bahkan sayugionyo hak sepatutnya bahawa ujuk ia seorang. Bahawa ujuk ia seorang dengan Tuhan yang memberi ia Tuhan beri akan dia akan pekerjaan tak ada rupa comel elok, rupa parah elok, suara sedap suara tak ada tu. Tuhan beri tu baginya, bagi seorang Tuhan beri dengan semata-mata limpah karunia-Nya, karunia Allah. Ni hak sepatutnya. Dia kena ujuk, yakni dia kena berasa lebih hak ada di diri dia ni seperti rupa comel, seperti elok, suara sedap. Dia kena berasa lebih yang mana hak ni ialah datang daripada Allah, karuniaan daripada Allah. Kena berasa begitu. Adapun ujuk dengan diri dia semata-mata, akulah comel, akulah handsome, akulah suara sedap. Hal ni ta'rif ujuk, maka hal ni dosa, sifat yang dicela. Kerana ta'rif ujuk, ingat ta'rif ujuk perasa hebat, perasa lebih apa yang ada pada diri kita tanpa merasai ini ialah datangnya pemberian daripada Allah. Panggil ujuk salah. Maka benda-benda yang ada di diri kita, tiap-tiap perkara yang ada pada diri kita, hak kita berasa lebih, kemudian kita ingat ini daripada Allah. Ni hak sepatutnya. Betul lah tu hak tu. Ni bukan ujuk. Ni lah hak sepatutnya. Kerana memang hakikatnya cantik, elok, hak benda-benda yang bukan dengan usaha kita ni ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita kena berasa lebih kerana ini merupakan pemberian daripada Allah. Kelebihan yang ada pada diri aku ini, kita kena ingat bahawasanya ia ialah limpah karuniaan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau begitu tak salah lah. Berasa lebih juga. Tapi berasa lebih apa yang ada di kita ni, alhamdulillah, nikmat karuniaan daripada Allah. Tak salah. Kalau begitu betul. Hak ni ya ni tepat sekali. Itulah hak sepatutnya. Hak tak bolehnya kita duk berasa lebih. Hak ni hak aku ni. Terhijak dah ingatan dia yang mana ini ialah pemberian karuniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu ingat. Ini ubat bagi sifat ujub. Sayugianya ingat ini ialah benda perkara yang Allah Taala berikan kepada kita. Gitu. Dan sayugia
bahawa berfikir. Lepas daripada tu pula sepatutnya lagi bahawa berfikir, bahawa seorang itu kena fikir, kena renung, kena ingat pada hilang umpama cantik bagi seorang itu, dia kena ingat kelebihan hak ada pada diri dia, rupa comel, elok suara tadi tu, hak bukan dengan usaha dia ni. Dia kena ingat satu laginya, benda ni akan hilang dengan sebab penyakit ke. Istimewa penyakit itu, lebih-lebih lagi penyakit ni yang akan menyebabkan hilang cantik tadi tu, ialah penyakit judari. Apa penyakit judari? Yakni penyakit cacar. Satu jenis penyakit yang kita panggil penyakit kulit yang membawa kepada pecah-pecah. Jadi huduhlah muka. Kalau kata di badan-badan pula, akan jadi tak cantik. Kerana pecah-pecah, ada pecah-pecah. Huduhlah orang ni. Kita kena ingat nikmat Allah Ta'ala beri pada kita semua tu, maka kita kena ingat limpah karuniaan daripada Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik. Bila begitu, kita senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas anugerah pemberian limpah karuniaan daripada Allah kepada kita yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu yang bukan dengan usaha kita. Habis itu, maka hilanglah sifat ujub yang ada pada diri kita tadi. Itu satu. Baik. Yang kedua, dan jika adalah ujub itu pula, dan jika adalah ujub itu dengan sebab pekerjaan yang diusahainya. Kalaulah ujub itu ialah hak perasa lebih tu dengan sebab pekerjaan tu hak kita usaha. Mana? Contoh seperti ilmu dan ibadat. Kita boleh ilmu. Kita duduk mengaji boleh ilmu. Dapat ilmu pengetahuan. Banyak pula boleh baca kitab tu, boleh baca kitab ni, boleh baca hak benda hak tak ada baris dan sebagainya. Hebat. Tu hebat. Maka perasaan kita, sifat mari dalam hati kita, aku hebat. Ni sebuah ilmu. Tu dengan usaha tu ilmu tu. Kerana kita mengaji, tekunnya kita belajar, pergi katih basikal, kayuh basikal, naik motor, berjalan kaki, siang malam, pagi petang, pukul 7 bangun pagi-pagi pergi mengaji di pondok misalnya. Pergi mengaji untuk mendapatkan ilmu dengan satu-satu guru misalnya. Maka usaha tu benda usaha. Sama juga ibadat yang kita lakukan, kita usaha baca Quran, usaha kita lah. Kita bangun malam, mengatuk-mengatuk bangun. Usaha kita. Tiba-tiba ujuk dengan perkara tersebut, berasa lebih. Akulah. Bagian. Nak buat macam mana? Lalu tu, maka sayugionya. Dengan pekerjaan-pekerjaan seumpama ni. Maka sayugio, sepatutnya cara kita nak atasi dia, ubat dia nya, bahawa berfikir ia seorang. Kena dia fikir, ubat dia nya ialah kita kena fikir. Kita kena ingat, motivasikan diri kita bahawa sayugio. Maka sayugio bahawa berfikir ia seorang pada pekerjaan itu, yakni pekerjaan yang kita usaha dapat tadi tu, ilmunya, ibadatnya, bagian tadi, kita kena motivasi semua tu dengan sebab apa mudah ia pekerjaan tersebut. Sebab apa jadi mudah baginya, bagi seorang, bagi kita. Kita kena fikir, motivasilah diri kita. Aku banyak ilmu, boleh baca bagian kitabnya. Ibadat aku boleh buat bagian banyaknya. Maka kita kena fikir dengan usaha kita buat dapat bagian tadi tu. Sebab apa jadi mudah dia. Ya boleh kita ni, dapat kita ni, benda ni, ilmu dapat kita, ibadat kita dapat banyak. Sebab apa? Kena fikir kita.
dan bahawasanya tiada mudah ia pekerjaan baginya, bagi seorang, melainkan kamu kena tahu, ketahui olehmu bahawasanya, jawab dia nya, ketahui olehmu bahawasanya tiada mudah ia pekerjaan semua tadi tu. Ilmu hak kita ada, ibadat hak kita buat, tak mudah tu, melainkan dengan anggota. Melainkan kena ada anggota, kena ada tangan, kena ada mata, kena ada kaki nak pergi berjalan misalnya, kena ada tangan nak tulis dan sebagainya. Kalau nisbah ilmu, kalau nisbah ibadat pula nak baca, kena ada mulut. Ikutlah semua tu kena ada anggota dan akal, kena ada otak. Kalau bodoh tak jadi kira nak dapat ilmu macam mana. Soalan kena ada akal, maknanya boleh fikir. Nak buat apa kalau baca Quran, kita boleh. Semua tu dengan akal belaka. Maka benda tu jadi mudah sebab ada anggota, sebab ada akal. Dan bahawasanya segala anggotanya, lepas daripada tu pula mu kena tahu bahawasanya segala anggotanya dan akalnya, akal hak kita milik tadi, anggota hak kita milik tadi, yang mana dengan dialah mudah kita nak dapatkan ilmu, dengan dialah jadi mudah kita nak memperbanyakkan baca Quran, boleh bangun malam dan sebagainya. Sebab dia, sebab ada akal, sebab ada anggota. Jadi mu kena tahu pula bahawasanya anggota dan akal yang ada pada diri kamu tu, dan lainnya lain daripada anggota dan akal, yang ialah sebagai pertolongan kepada kita, asbab kepada kita mudah untuk mencapai satu-satu benda yang kita usaha tadi tu. Semua tu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. Semua tu ialah makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah yang menjadikan. Tu makhluk Allah. Dah makhluk Allah, bila makhluk Allah menjadikan akan dia, akan semua tadi tu, anggota, akal dan lainnya, oleh Allah Ta'ala dengan semata-mata limpah karunia-Nya, karunia Allah, kembali pada Allah. Semua tu ialah karuniaan daripada Allah. Semua tu ialah ciptaan Allah. Hak Allah belaka tu, tangan, akal Allah, kesemuanya milik dia belaka tu. Lalu tu demikian jugalah, maknanya demikian juga ini semua tu makhluk Allah Ta'ala jugalah. Demikian jugalah ilmu. Demikian juga ini pada pihak semua tu makhluk Allah, ilmu dan ibadat dan segala pekerjaan kita itu semuanya Allah Ta'ala yang menjadikannya. Kan semua perkara tadi Allah belaka yang menjadikan. Kemudian dah milik Allah, kita dapat ilmu hebat apa semua tadi, boleh buat ini itu jadi banyak dan sebagainya, hak kita dah berasa wujud tadi, semua tu hakikatnya pula ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak wujud macam mana? Tak boleh kita nak wujud. Kita kena ingat ni semua ialah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ubat nombor 2, sekiranya benda tu ialah benda yang bukan benda yang daripada usaha kita. Tu ubat dia. Seperti firman Allah. Mana dalil kata ni semua ialah hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala, anggota dan segala-gala kita buat tu hak Allah. Mana dalil dia? Seperti firman Allah. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang pada kesinambungan daripadanya. Itu tak habis lagi tu, panjang lagi tu. Wallahu alam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.